Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita baca sekali lagi muka surah 16 bayan keempat daripada atas. Surah 16 ayat keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya tiada wajib atas Allah bagi seseorang daripada makhluknya, maka orang yang diberi pahala akan dia akan orang dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, fadli, ihsan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lebih pahala akan itu bukan satu kewajipan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeksa akan seorang dan makhluk Allah ta'ala, maka dengan adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kewajipan bagi Allah bagi seorang dan makhluknya. Harus Allah mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan tiap mungkin. Mungkin ni termasuk diberi pahala ataupun diseksa. Itu dipanggil mungkin. Perkara yang akal boleh terima, ada dan tiada. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah nak beri pahala kepada mereka yang beriman dan soleh. Iyalah, akal boleh terima. Kalau Allah tak beri pahala pun, akal boleh terima. Dan seseorang daripada makhluk Allah tu beriman, beramal soleh. Macam mana akal boleh terima kalau Allah tak beri pahala? Sebab diri beriman seseorang daripada makhluk Allah ni, diri beramal soleh tu qada, bukan hak hamba pun. Allah nak beri pahala, beri upah, akal boleh terima. Allah tak beri pahala, beri upah, akal boleh terima. Ini bicara pada hukum asal. Tilik kepada janjian Al-Quran, janjian Nabi SAW. Allah Ta'ala menyempurnakan janji Allah. Itu kesempurnaan bagi Allah. Allah Ta'ala tidak menyempurnakan janji. Itu satu kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan bagi Allah mustahil sama sekali. Hak ni hak saya sebut lepas tu lah, hak kita pembicaraan mengenal Allah, mengenal Rasul ni, mengetahui dan berpegang akan sifat Allah, sifat Rasul. Sifat Allah, sifat Rasul yang wajib mengetahui dan berpegang. Permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Sifat yang wajib satu, sifat yang mustahil satu, sifat yang harus pada akal satu. Harus pada akal bagi Allah Ta'ala satu, harus pada akal bagi Rasul satu. Hak tu kena perici molek. Akal kita boleh terima Allah nak menyeksa hambanya, seorang hamba daripada makhluknya, walaupun hamba tu beriman dan soleh sekalipun, akal boleh terima. Sebab barang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semata-mata bicara asal. Pandai.
Kita biasanya kita pergi kepada dah Quran kata guana, hadis kata guana. Orang buat amal ibadah ni, hadis-hadis fadilat tu cerita pahala belaka. Ada ni. Maka apabila melakukan satu-satu amalan yang dijanjikan pahala dan hadis fadilat, tertilik pada situ kok janji dah upah, menyempurnakan janji kesempurnaan, tidak menyempurnakan janji kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan tu mustahil sama sekali. Jadi kita kena faham hak hukum akal satu, hak asal satu, hak lapis yang kedua disebut melepasnya bila tilik kepada janjian Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ginilah contoh. Contohnya dari segi hukum akal yang asal, bukan tilik kepada Al-Quran lagi ni. Dunia diqiyamahkan oleh Allah, dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dunia ni, langit bumi dihancurkan oleh Allah. Akal boleh terima? Quran kata, nanti dulu Quran kata tu. Ni kepada hukum akal dulu, akal. Kita nilai, kita suluh melalui hukum akal. Hukum akal asal ni. Hak Quran kata guana nanti dulu. Hak akal dahulu. Faham tak ni? Ada akal tau. Ada akal lagi main masjid ni. Tak ada akal lagi masjid ni. Tanya pelik sungguhlah. Ni akal kita dahulu. Dunia ni, langit dan bumi ni. Sampai masa Allah hancurkan. Awak ni, akal boleh terima tak? Boleh lah, barang milik dia. Nak hancur dia peracur ke nak? Kira tu. Sebaliknya, kalau langit bumi comel-comel ni, Allah tidak hancurkan, Allah kekal selama-lamanya. Akal boleh terima tak? Boleh terima tak? Boleh terima lah akal. Dan rukuk iman tu beriman dengan kiamat. Nanti dulu tu. Jangan capur lagi. Kakak tak boleh terima. Dunia, bumi, langit ni dikekalkan. Ke Allah jadi habis power tau. Nak mengekalkan bumi, langit. Allah habis power tau. Mana akal boleh terima. Oh, dihancurkan akal boleh terima. Dikekalkan akal boleh terima. Ada panggil apa? Harus pada akal dunia dihancurkan, harus pada akal dunia dikekalkan. Ini ku akal, gitu je lah. Ini pemilikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah pergi pada selapis lagi. Quran kata guana, inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Tu je lah. Ada ni. Kiamat akan berlaku, tidak ada ragu padanya. Tilik Quran kata wajib berlaku lah. Dia panggil apa tu? Wajib akal aridi dia panggil. Dia payah sikit je lah. Hak tadi tu harus akal zati. Aridi dengan zati, kita faham tak? Arid. Ni contoh biasanya. Ma'arid disukung tu lah. Ma'arid disukung tu. Asal dia mak apa? Asal dia mak apa? Mak asli je. Satu alih dua harakat je. Tapi dah kita wakah tu. Selapis lagi. Tu kalau wakah, kalau kita wasak. Ada lagi ma'arid disukung? Tak ada lah. Ma'arid, mana arid? Lisukun kita nak baca mati kerana kita wakaf. Itu ma'arid tu. Tapi asalnya mak asli biasa je. Tapi kerana nak wakaf, maka ma'arid disukung. Hukum asalnya dunia ni dihancurkan, dikekalkan, akan diterima. Quran kata guana, tu arid tu. Tilik pada Quran kata pula
Dia panggil hukum akal aridi dia panggil. Hak haruh-haruh tu haruh akal zati hak asal. Jadi zati aridi ni kalau kita nak faham sikit laginya, kalau kita ngaji hukum pekoh, kita ngaji hukum pekoh. Ada ni. Orang yang minum arak hukumnya haram. Haram zati ke aridi? Zati ni haram hak asal ke haram kerana? Tak ada haram kerana minum arak memang haram asal-asal lagi dah. Dia panggil haram zati. Maka haram kita baca bismillah sebelum minum arak. Ada ni. Haram zati dia panggil. Haram asal. Ke ada kerana lagi? Haram minum arak kerana kamu ambil hak orang. Tak ada kerana tu. Haram minum arak kerana kamu mabuk. Tak kait tu. Mabuk tak mabuk pun haram semata-mata. Orang yang biasa dah minum arak, kena dengan iklim dia sejuk pula, dak mabuk-mabuk bukan kerana mabuk tak mabuk. Bukan kerana mabuk tak mabuk. Memang hukum ni haram. Ada ni. Hak aridi macam mana? Tak tahulah pelik penyakit dia. Macam-macam air dia boleh minum belaka. Ni buat contoh ni tak ada pun tahulah. Tapi jangan minum kopi. Kalau minum kopi je, dia akan mabuk. Ada? Tak ada. Kau segar mata ada lah. Tak boleh tidur minum kopi. Kita katalah pelik penyakit dia. Minum kopi mabuk. Apa hukum kalau dia minum kopi jadi mabuk? Haram lah. Tapi minum kopi tu harum. Haram kerana ada ni. Kerana mabuk. Ataupun minum kopi haram kerana air kopi orang tu mau minum tu minta izin nak ngetuang dia. Rapah gitu je. Haram tu. Haram zati ke haram aridi? Haram aridi. Hak zati hak asal harum. Haram kerana air kopi tu milik orang, kamu minum tanpa minta ngetuang dia. Hak haram gini ni masa lagi sunat baca bismillah. Kalau kita bicara hukum peko, dia ada makruh zati, makruh aridi. Kalau makruh zati, makruh kita mulai dengan bismillah. Mana makruh zati? Makruh hukum asal. Dia nak tengok kemaluan dia. Tak ada pasal-pasal. Lama nak tengok, nak tengok. Apa hukum dia? Makruh. Orang gili kepala jadi. Tak tahulah. Dia dah lama nak tengok, nak tengok. Apa hukum tengok kemaluan? Makruh. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tengok. Makruh baca bismillah. Sebaliknya. Sebaliknya. Nak tanya dulu. Makan buah apa hukum? Harum. Buah peta ni. Buah jering ni. Yelah, kata dulu. Makan buah harum. Nama peta ke, nama jering ke, harum. Tiba-tiba peta jering ni menyebabkan mulut jadi busuk. Kerana tu makruh. Tapi bukan makruh zati, makruh aridi dia panggil. Asalnya apa? Makan buah, makan buah. Harum nak makan buah. Walaupun nama peta jering pun harum. Peta jering ni menyebab hak tu aridi. Tu aridi. Ada ni. Nak beza zati dengan aridi lah. Kalau dia makan peta jering, makruh aridi, sunat baca bismillah. Ada kata benda makruh baca bismillah, makruh hak zati, hak asal, bukan aridi. Macam makan budu tu lah. Maka sunat baca bismillah, jangan tinggal baca bismillah. Orang mengajar kalau makruh baca bismillah. Budu ni benda yang tak benda ni bukan benda makruh asal. Makruh kerana begini. Kenapa?
Kena sedap tau kau apa. Kenapa wudu ni jadi makruh? Jadi kalau kita balik pada hukum asalnya, hak Allah Ta'ala belaka. Allah nak bala baik, harus. Allah nak bala buruk, harus. Dia beriman beramal soleh tu. Takkan Allah nak balas buruk pada hari akhirah dengan diseksa, dimasukkan ke neraka. Hukum asalnya harus. Hukum asal tu harus. Tapi bila tilik Quran janji macam mana, boleh. Dia panggil hukum akal aridi. Kena kena faham juga. Sebab benda ni benda yang tusiki. Cuma kalau orang yang tak faham kaedah sifat 20, dia fitnah kaedah sifat 20. Dan sebab minggu lepas lah ada rakaman Asy'ariyah dia kata, orang yang beriman harus Allah neraka, orang kafir harus Allah bersyurga. Pada ni. Tapi di masa yang sama Asy'ariyah ahli sunnah. Di masa yang sama Asy'ariyah nak dikatakan salah, sesat. Ni orang-orang ni, orang yang taqiyah, puak yang berpura-pura. Puak yang berpura-pura. Maknanya satu ketika Asy'ariyah ni salah, sesat kalau gitu. Satu ketika ahli sunnah Asy'ariyah. Ni kata ni golongan yang jahil murakkab. Golongan yang jahil, yang tak belajar kaedah sifat 20, tiba-tiba dia nak fitnahkan kaedah sifat 20 menggunakan akal cerdiknya, menggunakan kepetahan lidahnya. Bukan digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk menyesatkan orang. Dengar dia orang awam kok, gitu Asy'ariyah dek. Orang beriman Allah boleh bubur neraka lagi dek. Orang kafir Allah boleh bubur syurga lagi. Itu hak hukum asal je tu. Beriman hak Tuhan juga. Di kafir hak Tuhan juga hakikinya. Allah nak buat mana? Kok dia lah sebab syurga pun hak Allah Ta'ala, neraka pun hak Allah Ta'ala. Kan ada orang boleh hatu hijab Allah Ta'ala. Lepas tu Quran kata tu, tu baru lagi pada hak aridi. Tilik pada janji Al-Quran macam mana? Sekarang ni golongan yang nak menyesatkan akidah ummah Islam. Dia orang kafir kat luar ni, dia tak boleh nak buat kita. Kita takkan pakai dia. Jadi cara Yahudi Nasaranya nak merosakkan umat Islam, dia masuk kat dalam. Tak ada ni. Sebab tu firqah-firqah sesat, hak besar-besar tu, di belakangnya ada Yahudi Nasara yang nak menyesatkan umat Islam secara dalaman. Di antaranya nak menyesatkan kaedah sifat 20. Itunya hakikatnya. Sebab apa? Kaedah sifat 20 ni, falsafah, nak Aristotle ke apa disebut. Orang kafir tu, kaedah sifat 20 tu. Yang duk mengaji kaedah sifat 20, hak 1000 tahun lebih dah tu. Hak orang kafir. Jadi kita duk mengaji wujud kina bakok ni bukan Nabi bawa. Kata nak menyesatkan. Nak menyesatkan umat Islam. Sifat 20 ni payah. Kita orang awam ni cara yang paling sesuai dengan orang awam ni balik pada Quran hadis. Orang awam balik pada Quran hadis. Bunyi sedaplah. Patut Nabi tinggalkan. Patut Nabi tinggal. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Tengok. Patut jelas. Dulu lah khutbah yang kedua dah. Hadis ni biasa dibaca. Dah khutbah kedua kan? Sekarang tak baca dah tu dah. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Aku tinggal dua perkara. Tidak akan jadi sesat selama-lamanya selama berpegang dengan dua perkara, Quran dan hadis. Kita balik ke Quran hadis lah. Itu sesuatu untuk orang awam. Orang awam yang baca Quran pucuk kacemaking. Bukan dikatakan orang awam, dikatakan orang hok ngejam agama pun. Konon-kononnya nak balik ke Quran hadis, sesak molek-molek ada. Hak nak kata balik Quran hadis tu.
Hak nak kata balik Quran hadis. Cuba dengar kalau mereka membicarakan berkaitan dengan perkara jahat. Mereka tolak mentah-mentah kotak-kotak. Konong. Golongan yang nak kembali pada Quran hadis. Tamu pakar kaedah sifat 20. Bukan orang awam ni. Hak lebar atas tu. Hak jenis jahil murakkab, hak jenis membaca sendiri tu. Bab tauhid pun bukan bidang mereka pun. Bukan kata jurusan usuluddin, tidak. Bukan jurusan usuluddin. Nak balik Quran hadis. Cuba tengok kalau pengajaran bab perkara jahat. Nak balik Quran hadis. Quran, ayat Quran kita tak pandai. Hadis Nabi kita tak pandai. Hadis Muslim tu lah. Hadis Jibril. Islam, iman, ihsan tu lah. Hadis Jibril. Dipanggil Ummul Hadis. Al-Fatihah, Ummul Quran. Induk pada Al-Quran. Hadis Jibril dipanggil Ummul Hadis. Induk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Jibril alaihissalam tanya Nabi tu, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan tu lah. Macam mana Nabi jawab? Islam, iman. Tu mudah je. Rukun Islam, rukun iman kita tu lah. Tengok rukun iman Nabi jawab macam mana? Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarih. Yang keenam tu rukun iman keenam. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Nabi badalkan pula dengan khairihi wa syarih. Engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Nabi pun badal. Ni bahasa Arab, kaedah bahasa Arab. Melayu panggil benda tak tahulah. Mana ketentuan dan perbuatan Allah? Baik iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah. Wa syarih, dan jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah. Itu dipanggil badal. Sebab atas bayang dia nak mentaudihkan, nak menjelaskan lagi dalam hadis itu. Engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Apa dia? Ketentuan dan perbuatan Allah. Nabi pun taudihkan, memperjelaskan perkara baik iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah. Wa syarih, dan perkara jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah. Ni dalam hadis Jibril. Terang-terang. Nabi sebut wasyari, perkara jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Ni nak balik pada hadis. Ayat Quran dah ingat, hadis Nabi. Hadis Nabi kita tak ingat lah hak Arab tu. Akhbirni anil iman. Ya Muhammad cerita akan Nabi pun jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu hak Nabi bersabda. Kita tak pandai lah nak sebut gitu. Tak pandai apa? Kita bilang hukum iman tu, pandai tu. Itu hadis Jibril. Tapi nak ceritanya, hadis terang-terang sebut perkara jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Hak konon nak balik pada hadis ni. Molek-molek ada mereka kufurkan perkara jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Ni nak balik pada Quran hadis. Orang awam gelak gambar lah. Orang awam gelak gambar. Orang awam nak balik Quran hadis, jauh dah. Tak mengaji pula sifat 20. Semayang rajin, buat ibadat rajin. Ramai mana orang awam yang berpegang perkara jahat, bukan qada qadar, diengkarkan pula, ditolak, dipersoalkan. Mana mungkin perkara jahat yang Allah tidak redha, yang Allah murka, yang Allah akan balas dengan campur neraka, tiba-tiba perkara jahat mari Tuhan juga. Mana mungkin? Dia lawan pula rukun mak kenal. Diengkar, dia kupurkan, dia lawan pula. Mana orang awam seumpama tu? Tapi bukan orang awam dia, hak tadi. Hak konon-konon mereka nak bawa orang awam ni kepada Quran dan hadis. Mereka sendiri pun. Quran di dada mereka.
Quran di dada sepenuhnya. Mereka hafal Al-Quran. Kemudian Al-Quran di dada sepenuhnya. Adakah mereka mahir dalam ilmu tafsir Quran untuk satu Al-Quran? Kadang-kadang jangan sekarang ni orang potong-potong lah. Hak kononnya daripada Quran hadis tu, dia bacalah ayat Quran, tiba-tiba salah bagi. Orang potong salah tu kan. Kan sekarang ni kan orang jenis nak cari mana salah. Dah dikatakan nak balik Quran, nak balik Quran hadis. Tiba-tiba dia baca Quran, tersalah ke, dia baca salah tak tahulah. Pada ni salah lain tu. Dia tersalah sebut. Biasa tak sebut gitu, tak baca salah bagi gitu. Kadang-kadang memang dia salah daripada awal. Orang pun ambil. Ni kena balik daripada Quran. Baca Quran pun tak betul. Nak balik daripada Quran hadis lah kita ngaji sifat 20. Baik tu akidah Quran hadis. Yang peliknya golongan ni, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Quran hadis lah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila Asy'ariyah, Al-Maturidiyah sifat 20, sifat 13 ni Ahlussunnah wal Jamaah, mana itulah Quran hadis. Ke Ahlussunnah ni bukan Quran hadis. Melainkan kena nyatakan Asy'ariyah, Al-Maturidiyah agama baru, akidah sesat. Akidah ni kafir ni, terpesong, wajib kena buang. Kata-kata. Tiba-tiba Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Quran hadis Ahlussunnah wal Jamaah. Tak apalah, Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nak ambil Quran hadis terus. Siapa kamu? Taklah nak sebut perkara jahat. Paling mudah dalam hadis Nabi. Orang awam, orang yang nak bawa pada Quran hadis ni sendiri pun. Cuba tanya mereka, perkara jahat, ketentuan dan perbuatan Allah tak? Cuba tanya molek. Silat-silat gaya bukan perkara jahat, perkara baik pun. Bukan ketentuan dan perbuatan Allah, hanya semata-mata Allah mengetahui. Hamba yang sebebas-bebasnya memilih perkara baik, iman dan taat. Hamba sebebas-bebasnya memilih perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah hanya mengetahui. Allah tak netap, Allah tak mutu. Ayat ni banyak ni. Kamang golongan tadi lah, golongan tadi. Allah hanya mengetahui, Allah tak netap, Allah tak mutu. Sampai masa berlakulah perkara baik, sampai masa berlakulah perkara jahat dengan keizinan Allah. Dia letak gitu. Dengan keizinan Allah maksud dia apa? Kita ahli sunnah dengan keizinan Allah, dengan kehendak dan perbuatan Allah. Golongan ni tak? Dengan keizinan Allah, bukan Allah yang kehendak, bukan Allah yang buat. Allah mengizinkan dengan makna Allah tidak sekat, Allah tidak halang, Allah membenarkan, Allah membiarkan. Tapi Allah buat ke tak? Tak. Allah tak buat sebab Allah letak dah upaya pada hamba, upaya itulah yang buat. Ni. Oh ni jelas-jelas akidah terpesong. Tapi ni mengaku Quran dia. Kalau orang awam pula, ni mereka mudah terima ngotok mereka. Sama telah lah. Sebut dengan keizinan Allah, kita sebut juga dengan keizinan Allah. Yang berlaku ni semua alhamdulillah dengan izin Allah. Semenjak makan obat ni penyakit jadi sembuh dengan izin Allah. Cakap tak kita? Alhamdulillah dengan izin Allah, semenjak makan obat ni penyakit jadi sembuh. Ada klinik-klinik ditulis di plastik je, dengan keizinan Allah. Betul lah, baguslah dengan izin Allah. Apa makna dengan izin Allah? Kehendak Allah sembuh tu. Allah buat sembuh tu. Bukan obat yang buat, itu izin Allah. Tapi golongan terpesong, izin Allah ni macam mana? Allah letak dah kandungan pada obat. Pada ni obat, tak kira bulat ke lepek ke, nampak serupa je. Tapi kandungan sama tak? Sama je, gandung tu je dalam tu nya.
Mana? Nampak obat bulat lepeh cek-cek tu kan besar dak kilah, kecil besar pun. Sekali makan obat segenggang kenyang tak payah makan nasi dah. Obat tu kandungan dia apa? Gandum. Kandungan obat tu berbeza-beza. Hak ni untuk obat darah tinggi, hak ni untuk obat kecil manis, hak ni untuk obat jantung. Faham tak ni? Kandungan tu berbeza. Zahirnya manusialah yang memproseskan obat tu untuk darah tinggi, kecil manis, jantung. Kalau dia penyakit darah tinggi, tapi dia ambil obat kecil manis, penyakit darah tinggi dia jadi comel ke tak? Tak lah, dia ambil obat lain. Dia penyakit kecil manis, dia ambil obat jantung. Bagaimana? Jadi macam sembuh tak kecil manis dia? Tak kena obat tu. Sebab obat diproseskan dengan kandungan yang berbeza. Mana syarikat obat lah yang memproseskan. Tapi pegangan kitanya semua tu perbuatan Allah. Jadi Allah jadi di kandungan tu yang berbeza-beza. Allah mengizinkan dengan bahawa ni hak terpesu ni. Allah mengizinkan dengan bahawa Allah membenarkan, membiarkan kandungan tu menyembuhkan penyakit. Itu maksud dia dengan izin Allah. Bukan Allah buat. Ni golongan yang terpesu. Hak ni hak bapak-bapak ni yang dianjurkan konon-kononnya kita kembali daripada Quran hadis. Nak balik Quran hadis ni lah kita mengaji kaedah sifat 20. Dengan Quran hadis ni lah kita mengaji kitab-kitab fiqh. Dengan Quran hadis ni lah kita mengaji kitab-kitab tasawuf. Bab sifat 20 ke fiqh ke tasawuf ke sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kembali ke Quran hadis. Kita nak direct pada Quran hadis, tu kena power lah. Kena orang yang betul-betul menguasai belas-belas ilmu alat. Dok bunyi anjuran tu kan. Sure supaya kita orang awam ni sifat 20 payah. Kita balik pada Quran hadis lah. Yang orang awam tak pernah belajar pun sifat 20-nya. Nak timbul payah macam mana? Mudah tu sifat 20 ni. Kadang-kadang kita baca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Dia buat satu program keluarga, tiap-tiap pagi baca Al-Quran. Tadabburkan makna. Ayah pun baca terjemahan. Mak pun baca terjemahan. Kita tadabbur Al-Quran. Tak sedang ngaji sifat 20. Ni Quran sebuah ni cukup dah. Memang cukup dah. Kamu nak tadabbur setakat nak tadabburkan bacaan, setakat nak tengok terjemahan tak apa. Tapi apa tafsiran ayat tu? Apa tafsiran ayat? Nak hurau macam mana? Tak payah jauh lah. Fatihah. Kita nak hurau macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Tauhid uluhiyah rububiyah. Hak Tuhan belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamba yang sembah. Kami yang sembah. Nak urang macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hak Tuhan belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamba. Nak urang macam mana? Nak tadabbur satu Al-Quran pula. Setakat nak tadabbur satu keluarga dengan bacaan Quran, okey je, comel je. Tapi nak berakidah dengan akidah Quran ni, memada dengan tadabbur satu keluarga, konon-kononnya. Satu keluarga memang anak-anak pun bijak baca Quran belaka. Bijak belaka baca Quran. Kadang-kadang anak ni boleh hafal Quran. Ya, baguslah. Tapi akidah Quran macam mana? Belajar dah kaedah sifat 20. Tak payah kaedah sifat 20. Kita balik pada Quran. Ni kau. Boleh tahan lah, boleh tengok lah. Ni keluarga-keluarga yang nak agama ni ikhlas betul-betul bawa anak bini lagi ni. Tambah sebab 20. Kita sekeluarga kita balik pada Quran hadis. Hak original. Sedap bunyi. Kita nak uraikan ni. Hak surah An-Nisa. Kul kullu min indillah. Kata Alim Ahmad, sekalian perkara daripada Allah Ta'ala belaka. An-Nisa 78. An-Nisa 79 pula Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah
wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada Muhammad datang daripada diri kau sendiri. An-Nisa 78 hak Tuhan mereka. An-Nisa 79 hak Allah baik je. Hak buruk daripada diri kau sendiri ya Muhammad. Nak tadabbur macam mana? Ayat 11 nak tadabbur macam mana? Mana hak pegangan, mana hak adab percakapan? Mana hak pegangan? Hak sekiranya hak Tuhan berlaku baik jahat pun, adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri sendiri. Itu adab. Kita nak urang macam mana? Itu kena balik pada kaedah sifat 20. Orang-orang yang terpilih jalan seumpama ni, mereka tak faham. Mereka bukan bidang agama. Kalau kata yang anjur tu bidang agama, bukan bidang usuluddin. Usuluddin tauhid membaca sendiri saja. Kalau ada orang yang nak ambil ilmu tauhid kepada mereka yang tidak ada guru, hukumnya haram awal-awal lagi. Ingat baik. Dan kita Bidayatul Hidayah surat 6, Aqidatun Najim surat 12, haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru, membaca sendiri. Haram kita belajar. Maknanya kalau seseorang tu kamu belajar daripada siapa, membaca sendiri. Haram kita ambil ilmu tauhid dengan dia. Dan yang tidak mahir belajar, ada guru tapi dia tak mahir, haram juga belajar. Dia belajar kat dia sebab 20 kononnya, tapi dia tak mahir, dia pening, tak kerti mana nak mengajar. Jangan. Haram kita belajar dengan dia. Ni hak tak berguru awal-awal lagi, tu sesak barat dah. Makna golongan seumpama ni dengar pembicaraan, pening kita dengar. Sebab apa? Apa dia pergi faham kod lain? Dah dia bukan ada guru pun. Bukan ada guru pun. Hak membaca ni, hak mahir dah. Hak mahir molek dah. Kemudian nak menambah pengetahuan, dia pun membaca sebagai penambahan. Doklah ilmu dunia pun belajar betul-betul dengan guru. Lepas tu balik di rumah bacalah pula untuk menambahkan lagi. Ilmu dunia hak mudah ni lah. Ke pakai baca di rumah je, tak ajar saya guru. Nak periksa ilmu dunia, tak ajar guru, pakai baca je. Semua benda guru belaka. Semua benda ada guru pandai ni. Setakat nak ambil tu lesen apa? Lesen kereta motor tu. Ujian apa ni? Ujian bertulis, ujian apa tu? Dia buat kelas mana? Saya buat kelas dah. Awak bagi buku panduan undang-undang jalan raya, so dia balik baca rumah. Lepas tu buat ujian bertulis, ujian lisan. Tak. Dia ada buat kelas. Kan buat kelas dulu kan? Ambil kelas di bawah jam, dia pengajar hak dah buku tu. Padahal payah apa benda kereta? Undang-undang jalan raya payah apa? Payah. Kalau simpang 3, mana nak berhenti, mana hak berjalan dulu, mana hak berjalan kemudian. Kalau rambau ada 2 lain, nak masuk mana? Lepas tu nak masuk hak rambau yang pertama, kedua, ketiga, nak duduk lain mana? Payah. Mudah je. Lepas tu tak kena belajar. Hak belajar molek-molek dah. Hak ada lesen dah pun. Dia masuk lain tak betul, nak berlanggar lah dengan kita. Biasalah gitunya. Dia nak marah pula kitanya. Dia nak marah pula kita. Ada ni. Dia nak marah pula kita. Tu. Hak rambau polos kati. Jangan tu. Ikut undang-undang lah. Kena tengok juga orang. Kita mari daripada Pulau Sekati, kita nak masuk Palu. Dia mari daripada sini, daripada Losong. Dia nak pergi ke Pulau Sekati. Kita mari dari Pulau Sekati nak pergi ke Palu. Dia mari daripada ni. Kita terus kita nak pergi ke Palu. Dia tahu juga. Dia hang pula kita ni. Besok kita berhenti. Pening pula kita. Apa pula aku nak berhenti kamu? Ada ni. Ni Pulau Sekati dah. Kita mari daripada Gemuruh ni lah.
Kita siapa di Lombok tu kan, kita nak masuk palus Masjid Jamik ni kan. Kita masuk je lah. Dia mari daripada bandar ni, daripada muzium ni, dia berhenti kita ke warna undang-undang? Saya cak kali dah kena situ. Jadi dia terus juga, saya pun beri. Dia pula saya, dia marah. Tengok ke muka. Kita pun pelik. Kenapa pula aku kena marah? Aku tak salah pun. Jangan. Tu tak boleh ikut undang-undang. Kena tengok orang. Ke mana? Kena tengok orang situ. Tak sungguh kan. Saya 2 kali dah kena situ. Tak, bukan dia marah pula kitanya. Kita ni tak betul. Hak tu hak ada lesen. Hak belajar pun tak betul lagi. Tak perasan. Bapa Haji lah, Haji tanya lelaki perempuan. Nak mana perempuan lah. Tak juga je. Marah perempuan ke Haji. Kalau perempuan tak marah. Kalau lelaki nak marah tu. Haji tanya. Lelaki ke perempuan. Tak nak ceritanya benda mudah. Nak kena belajar. Ambil kelas berapa jam ambil kelas. Belajar. Balik ke rumah kena baca pula. Esok ada ujian. Hak belajar ni pun balik ke rumah kita kena ajar pula ke budak ni. Budak ni pening semacam lagi. Jadi belajar dah ni, belajar dah buku tu belajar. Tapi moga banyak dah buku tu kan. Guru dia ajar tu mungkin laju. Dah dia pun tak ada pengalaman. Dia pun pening lagi. Balik ke rumah kita pula kena ajar pada buku tu. Kita kena ajar pula. Tapi nak cerita apa? Benda semudah-mudah. Tetap orang belajar. Asy'ariyah Al-Maturidiyah Tauhid ni membaca sendiri. Ni sesak awal-awal lagi ni. Haram ambil ilmu tauhid daripada orang seumpama ni. Mana kita nak balik Al-Quran hadis? Balik pada kaedah sifat 20. Balik Al-Quran hadis, belajar kitab fiqh molek. Balik Al-Quran hadis, belajar kitab tasawuf molek. Itu semua sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejelas-jelasnya hadis Jibril kenal baik jahat, ketentuan dan perbuatan Allah boleh terpesong. Boleh terpesong. Terang-terang pula terpesong. Kalau ayat Al-Quran kita dah ingat ayat Quran ni, kalau perkara jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Tapi ijma' ahli sunnah wal jamaah ni tak ada khilaf. Perkara jahat, ketentuan dan perbuatan Allah, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Dalil Quran dan hadis. Ni hak gulungan konon-kononnya Quran hadis ni. Cuba tengok molek. Cuba tengok molek huraian mereka kalau perkara jahat. Kalau bab itik usaha, cuba tak dengar huraian mereka. Bab itik usaha macam mana? Takkan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka akan berpegang dengan akidah Qadariyah, bukan terkena lebih sesak daripada Qadariyah. Hak kononnya nak kembali ke Quran dan hadis. Lepas tu nak pergi pesuruh orang awam pula ambil Quran hadis. Orang awam suruh ambil Quran hadis. Orang awam pula dia banyak pakai akal. Perkara jahat, kufur dan maksiat, kalau ketentuan dan perbuatan Allah, Allah seksa. Dah aci gitu. Naya, dah adil Tuhan. Ni kita ahli sunnah ni. Dan orang diseksanya, diseksa oleh Allah, maka dengan adilnya. Adil tu. Adil macam mana? Kenapa kena seksa? Kerana dia kufur. Kerana dia buat maksiat. Dah kufur maksiat mari daripada mana? Qada qadar. Hak bicara terdahulu kan. Baik jahat qada qadar. Manfaat mudarat qada qadar. Iman dan kufur qada qadar. Hak dahulu. Ada. Jadi kufur tu qada qadar patut Allah pun neraka. Aci gitu. Adil gitu. Kalau pakai akal. Dah aci lah. Dah aci kalau kita orang Terengganu ni. Aci, dah aci. Kan ngelak-ngelak tu kan dah aci kan. Dah aci main gitu. Menipu, mengelak. Tu dah aci orang panggil. Pada aci dah aci tu. Dah aci lah. Allah bubuh neraka. Kerana kufur dan maksiat. Tapi kufur maksiat hak Allah Ta'ala. Yang kena seksa hamba Allah Ta'ala.
Daci lah gitu. Nanya lah gitu. Zoling Allah. Ni Mu'tazilah. Kau ni akal orang tak ngaji 420. Orang kata orang awang tu. Di sekarang ni sifat 20 tak timbul payah tak payah. Sekarang tak timbul sifat 20 payah tak payah. Sekarang ni sifat 20 tak ada. Sifat 20 tak ada. Berapa TV? Berapa hak Islamic TV? Ada 2-3 tau. Hak Islam lah. Kan ada TV tu kan. TV Hidayah. Al-Hidayah. Apa gitu tau? Hijrah. Gitulah ada beberapa TV. Hak agama. Pukul berapa? Hari bila? Sifat 20. Pukul berapa? Hari bila sifat 20? Tu swasta tau. Hak kerajaan pula. Hak kerajaan. RTN kerajaan tau. TV1, TV2. Pukul berapa? Hari bila sifat 20? Lepas tu sifat 20 mudah ke payah ke tak ada nak kata lah. Sebab tak ada pun. Tak ada pun. Goh lah satu-satu negeri. Kami, dasar kami, akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Tak segi masjid-masjid di bawah mereka lah. Masjid negeri mereka ada sifat 20. Masjid utama daerah mereka ada sifat 20. Ada. Hak tak ada dah sifat 20. Orang tak puas hati juga, nak tolak juga kat dah sifat 20. Hak tak ada pun. Hak tak ada pun. Cuba tengok kau masjid besar-besar, masjid yang mana dia boleh subuh macam Jumaat. Allah, dia punya ramah. Memang masjid contoh. Masjid contoh. Subuh macam Jumaat. Macam mana subuh macam Jumaat? Oh, dia buat program makan kambing lah, makan apalah. Memang subuh macam Jumaat. Kuliah tiap-tiap malam. Tengok. Malam bila? Sifat 20. Malam bila sifat 20? Dok, kadang-kadang lah. Sagi satu-satu tempat tu. Oh, ada. Ustaz mengaji pondok. Ustaz mengaji pondok. Dia kata ustaz mengaji pondok tu malam dia paling ramai daripada paling ramai sebab berkitab. Paling ramai sebab berkitab. Tempat hebat lah ke ni. Dia pun baca, dia ramai dia baca bab benda, baca bab semayang. Lepas tu sifat 20 malam apa? Tak ada sifat 20 sini. Lepas tu sebelum baca pekoh tu ustaz kata belajar asas pondok juga dah ni. Dia ngajar 40 dulu ke baru ditukar pada kitab pekoh? Tak. Kita panggil dia awal-awal, kita minta dia baca pekoh dah. Maka dia pun baca pekoh. Hak tu, hak ngaji 40 dah tu, orang pondok dah. Dia boleh terima. Ni cadangan orang tempatan tu nak suruh ngajar pekoh. Di tempat yang tauhid 40 tak ada pun lagi. Dia boleh turun baca pekoh. Memang dapat sambutan, pekoh sedap. Dan dia kata memang dapat sambutan yang paling ramai sekali. Tapi tauhid mana? Tak ada malam yang lain. Ataupun tauhid mana? Oh, dia baca pekoh tu kitab yang kedua. Dah, dia baca tauhid mula-mula cepat 20. Habis tauhid kita minta pekoh, dia pun pindah pekoh. Mana sabarlah. Tak ada pun tauhid awal. Hak tu hak pondok dah. Kata sedih tengok. Ada ni. Susah, payah sebab 20 tak timbul. Sebab ni saya tak pernah kenal lah. Ni kisah ustaz yang lain. Ustaz nak mengajar boleh, jangan sifat 20. Bacalah pekoh ke, tasawuf ke, jangan sifat 20. Tak laku. Dia kata kalau jual tak ada orang nak beli. Yang maksud gitulah. Mana kalau kita nak jual barang yang orang nak beli.
Tapi kalau jual barang, mengajar 420, tak nak beli. Tak aku dia kata. Tinggal 4-5 orang nanti. Tak tahulah. Tapi bukan pengalaman saya lah. Tak pernah kena lagi pengalaman gitu. Pengalaman orang lain. Ni dia panggil orang pondok dah ni. Baca tekoh dengan tasawuf. Jangan ambil tauhid. Kata boleh tahan dia tukang ajuk pula. Tukang ajuk ni kepala dia, kepala masjid lah. Kata di mana sifat 20? Asy'ariyah, Al-Maturidiyah di mana? Hak saya boleh lah. Hak Ad-Dinul Khalih tu. Hak radio tu. Hak pagi Jumaat 10 suku. Boleh lah. Walaupun tak baca kitab pun saya susung sifat 20. Tu pun mujur lah boleh sambung semula. Terhenti dah. 3-4 bulan, 5 bulan dah terhenti. Dihentikan. Sebab tahun baru dia nak program lain. Tapi orang duk mitok, disambung semula. Sebab apa bab bukan dia mana apa tak apabila masuk tahun baru kan dia ada apa panggil? Dia ada inilah susun balik program lah. Susun balik program. Jadi hok bahagian Ad-Dinul Khalih sifat 20 tu bukan ditangguh, dihentikan. Tak ada. Tapi atas mitok disambung semula. Alhamdulillah lah. Tu kira RTM lah tu, kerajaan lah tu. Tapi negeri, RTM negeri Terengganu. Radio bukan TV. TV lah kena buat. TV 1, TV 2. Ataupun TV tadi lah, TV saluran agama tu. Saluran agama tu. Mana sifat 20? Jadi dalam keadaan seumpama tu orang nak tentang juga, nak halang juga kaedah sifat 20. Kononnya balik pada Quran hadis. Sifat 20 itulah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cara bab qada Quran hadis, balik pada kaedah sifat 20. Nak berpegang dengan rukun iqnam qada dengan akidah ahli-sunnah Quran hadis, balik kepada kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20. Kemah molek wahdaniyah pada af'al, qudrah, iradah, ilmu. Sifat 20. Barulah kemah molek. Rukun iqnam qada akidah Quran sungguh, akidah hadis Nabi sungguh. Kalau tidak, hadis Nabi rukun iqnam pun dikufuri, bukan dikufuri, ditentang pulaknya. Walaupun rukun iqnam tu dia budak lagi dah, baik jahat, qada. Rukun iqnam hadis Jibril tidak diimani, dikufuri, dilawan pula. Bayangkan. Nak di Quran hadis. Ke mana pun balik pada kaedah sifat 20, belajar dengan guru yang mahir. Bukan hak jenis nak membaca kemudian memfitnahkan, nak memesongkan hak kaedah sifat 20. Itu agenda pokok lain belaka tu. Nak merosakkan akidah umat Islam daripada sebelah dalam. Kita umat Islam pula tak mengaji mana pula kaedah sifat 20. Ngam-ngam lah. Mudahlah kena masuk jarum dia. Ijma' al-Sunnah Jamaah perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah qadakan beri iman soleh, Allah masukkan ke syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah qadakan kufur dan maksiat, Allah masukkan ke neraka dengan keadilan Allah. Adil macam mana? Barang milik dia. Allah mengqada-qadakan kufur maksiat milik Allah. Hamba milik Allah. Allah pun neraka milik Allah. Tu keadilan. Nak zolim ni retah hak orang. Pada perkara tidak izin kat oleh tuan dia, apa panggil zolim ni kita ni. Guna mata milik Allah tengok benda maksiat, zolim kita. Guna telinga milik Allah dengar benda maksiat, zolim kita. Lidah ni milik Allah. Kita bercakap dengan benda maksiat, zalim kita. Sebab kita retah milik Allah Ta'ala pada perkara Allah tak redha. Zalim kita. Tapi Allah retah milik siapa?
Hamba manusia milik Allah. Allah qadakkan kufur dan maksiat milik Allah. Allah pun neraka hamba ni. Neraka milik Allah. Itu namanya keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahawasanya tuntutnya suruh mengerjakan taat wajib atas segala makhluk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.